إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Sahibul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus mendiami bumi ini. Dapat lagi kita tuan-tuan merasakan nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih lagi punya masa untuk memperbaiki diri, sementara kita masih lagi diberikan peluang. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini tidak kita sia-siakan. Ditambah pula kita semakin hari semakin tua, semakin kurang semua daya, kekuatan, ingatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa semangat untuk beribadah, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita masih lagi dalam surah Al-Infitar. Tuan-tuan tengok yang ada buku ni, tengok muka surat yang ke-50, muka surat 51. Kita bermula pada ayat yang ke-12 insya-Allah. Muka surat 51, mula ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazinuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sadaqallahul 'azim. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Taf'alun man arid lisukun. Kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Innal abrara lafi na'im. Inna, semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan wajibul gunnah, wajib dengung qadar 2 harakat. Innal abrara lafi na'im. Ab ba yang mati di tengah-tengah bacaan, tengah-tengah perkataan kan. Maka hukumnya qalqalah sughra. Kita baca ada bunyi detakan, bunyi suara tu macam berdetak. Innal abrara lafi na'im. Na'im sama dengan taf'alun man arid lisukun. Kita baca 2 atau 4 atau 6. Boleh baca lafi na'im, lafi na'im. 4, 6 pula. Lafi na'im. Agak-agak lah kan harakat tu. 6 harakat maksud 6 gerakan jari. 2 harakat 2 ya. 4 gerakan jari. Wa innal fujjara. Wa inna sama dengan inna ke atas tu. Apa ni? Wajibul gunnah. 2 harakat. Fujjara lafi jahim. Jahim tu samalah. Taf'alun, na'im, jahim, man arid sukun. Kita baca dengan 2 atau 4 atau 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan dari sudut tafsiran. Ayat yang ke-12 terjemahannya, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka di sini merujuk kepada para malaikat penulis. Itu ada kaitan dengan ayat yang ke-10 dengan 11 tu. Ayat 10 tu, sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Malaikat tu macam mana sifat dia? Kiraman katibin. Kiraman katibin. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Sambung ayat bawah tu lagi. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua apa yang kamu buat. Allah Ta'ala sebut ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ni yang mencatat perangai kita, perbuatan kita ni, dia mengetahui apa yang manusia buat. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Osman menyebutkan bahawasanya kata dia seorang manusia tu
dia diwakilkan ada 20 orang malaikat. 20 orang malaikat hafazah jaga dia siang malam. 10 siang, 10 malam, 20 orang. Seorang-seorang ni ada 20 orang malaikat hafazah yang bertugas menjaga kita ni. Itu pendapat daripada Sayyidina Osman Affan radhiyallahu anhu. Dan juga ada pendapat lain umpamanya daripada Ubay. Ubay kata dia mendengar menghafal daripada Ibnu Atiyah. Tiap-tiap manusia kata Ibnu Atiyah ni, tiap-tiap manusia ni diwakilkan. Allah Ta'ala utus kepada dia seorang manusia tu 400 orang malaikat sejak daripada dia lahir. Jadi ia nutfah dalam rahim ibu. Maknanya bila masuk bonih suami jadi nutfah dalam rahim ibu ni. Sejak itu dah diutuskan malaikat penjaga. Sampailah hari kita mati, kata Ibnu Atiyah, semua jumlah ni 400 orang malaikat. Seorang. Untuk seorang manusia tu sejak lahir dia. Sejak lahir sampai mati je. 400 orang malaikat. Dan malaikat-malaikat ni dia mengetahui apa perbuatan manusia. Sehingga disebutkan di sini dalam tafsir Qurtubi ni, Su'ila Sufyan. Sufyan ditanya, bagaimana malaikat mengetahui seorang hamba tu nak buat kejahatan atau buat kebaikan? Imam Qurtubi menakalkan, memindahkan perkataan, maknanya ada dituliskan di sini seorang yang bernama Sufyan ditanya dia, macam mana malaikat tahu bahawasanya seseorang hamba tu nak buat kejahatan atau kebaikan? Malaikat tahu tak? Sebab dalam ayat ni sebut ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tu mengetahui apa yang kamu nak buat. Tahu tak malaikat ni sebelum kita buat? Maka dijawab oleh Sufyan, bila seseorang hamba tu nak buat kebaikan, akan keluar bau rihul misk. Wajadu minhu rihal misk. Malaikat akan terbau daripada tubuh manusia ni bila dia berniat nak buat baik, keluar dulu dah. Aura tu keluar, bau kasturi tu keluar. Malaikat akan tahu, oh dia nak buat baik. Dah standby dah. Tetapi wa idza hum bisayyi'atin wajadu minhu rihat natni ni maksudnya bila dia nak buat jahat, automatik akan keluar bau busuk, bau wangi daripada tubuh manusia. Bila dia nak buat baik ya, keluar bau kasturi. Bila dia nak buat jahat ya, keluar bau yang busuk lagi hanya. Jadi dengan cara itu malaikat mengetahui, oh dia ni nak buat jahat, oh ni nak buat baik. Itu jawapan Sufyan yang disampaikan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi, menguraikan ayat ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa kau nak buat. Kan dulu kita dah bincangkan, bila malaikat kiri ni diketuai oleh malaikat yang kanan. Atid ni dia mengikut arahan raqib. Dua ni sama tukar catat, tapi satu catat yang baik, satu catat yang baik, yang buruk. Tetapi yang baik ni nak catat, dia catat je asalkan baik dia. Bukan belum buat lagi, baru niat dia dah tulis dah. Baru niat dia dah tulis. Oh niat tulis. Yang atid ni pula baru niat tak tulis lagi. Dah buat belum tulis lagi. Tanya sebelah dulu. Macam mana ni? Kita nak tulis tak ni kejahatan ni? Atid tanya raqib ni. Kita jangan dulu. Mungkin nanti hamba ni dia akan bertaubat. Kan bila dia bertaubat, dia dah tak ada dosa. Macam kita lah, kau nak padam nak balik semula. Alah, padam nak balik. Kau nak tulis balik. Padam nak balik. Tunggu dulu, kata raqib. Mungkin nanti dia bertaubat. Sebab itu Syekh Ibrahim Laqani dalam kitab Jawharatul Tauhid itu dia ada sebut satu matan, saya catat. Disebut ni, bikulli abdin hafizuna wukilu wa katibuna khiratun la yuhmilu. Bagi setiap manusia ni, hamba ni, diutuskan pada dia malaikat-malaikat hafazah. Dan mereka ini malaikat yang diutuskan untuk menjaga kita. Dan mereka ini katibuna la yuhmilu. Mereka menulis dan mereka tak pernah lalai. Tak pernah lalai. Min amrihi syai'an fa'al law zahal hatta al-anina fil mardi kama nuqil. Maksudnya ni syair orang Arab, orang culik dulu ni. Kata Syekh Ibrahim Laqani,
Semua arahan daripada Allah fa'al. Dia tulis dan dia tak pernah lupa. Sehinggalah tulisan tu hatta kita sakit, kita mengerti aduh sakit. Itu pun ditulis, kata Ibrahim Laqani. Orang sakit, hattal anina fil marad, maknanya rintihan ketika sakit. Sampai kalau kita duduk, aduh hai letih betul kaki ni, sakit betul kaki ni, tulis sekian-sekian tulis kaki ni. Ataupun kita konon sesama rimeh betul, oh dia khabar rimeh, tulis rimeh betul hari ni. Sampai gitu catatan tu lengkap. Jadi tak ada orang nak dakwa-dakwi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Syekh Ibrahim Laqani mengingatkan, oleh kerana kita ni sentiasa diperhatikan oleh malaikat, disebut fahasibin nafsa wa qallilil amal, farubba man jadda li amrin wasal. Maka oleh sebab itu kata dia, pandang-pandanglah diri kamu tu, kira-kira lah, dan sedikit angan-angan. Jangan banyaklah cita-cita tinggi-tinggi macam-macam dunia ni kita nak, kata Imam Ibrahim Laqani. Farubba man jadda li amrin wasal. Orang yang sungguh-sungguh nak mencari Tuhan, dia akan wasal, dia akan sampai pada redha Tuhan. Itu maksud daripada kata-kata Ibrahim Laqani dalam kitab. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-12 tu itulah maksud. Kemudian disebutkan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti sememangnya berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka sememangnya berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Ayat 13 sampai ayat 15. Tuan-tuan tengok huraiannya, wa ma hum anha bighaibin belakang tu, dan mereka sekali-kali tidak dapat lari dari dan keluar dari neraka itu. Yakni pada hari kiamat makhluk Allah terbahagi dua. Pertama, orang-orang yang mempunyai banyak kebaktiannya, al-abrar. Innal abrar, orang buat banyak kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah semasa hidup di dunia, dan akan hidup bersenang lenang dalam taman syurga yang penuh dengan aneka nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, serta terlintas dalam hati manusia, dan mereka hidup kekal di dalamnya. Satu golongan disebut innal abrara lafi na'im. Ini golongan orang banyak buat kebaikan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan mereka dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Nikmat Allah Ta'ala beri dalam syurga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kan, sesungguhnya orang bertakwa itu fi jannat wa uyun, dalam syurga yang penuh mengalir dalamnya air mata air. Kan, disebut dan banyak lagi lah ayat dalam syurga, cukup banyak lah. Kan, mereka ni letak dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu pandangan daripada riwayat Ibnu Asakir yang menyebutkan bahawasanya al-abrar ni, riwayat daripada Ibnu Asakir yang sanadnya daripada Abdullah bin Umar, ini anak kepada Sayyidina Umar, yang memberitahu kita bahawasanya yang dimaksudkan dengan abrar itu ialah orang-orang yang berkhidmat kepada sesama manusia. Orang yang banyak berkhidmat dengan manusia pun dipanggil juga al-abrar. Sesuai dengan hadis Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang baik itu adalah manusia yang paling banyak memberi kebaikan, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi orang yang banyak berkhidmat pada orang lain itu dipanggil al-abrar, banyak berkhidmat kepada manusia. Terutama lebih-lebih lagi, kata Abdullah bin Umar ni, berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Itu abrar, tingkat abrar paling tinggi lah. Seseorang berkhidmat kepada mak ayah dia. Dia berkhidmat kepada mak ayah dia. Demikian juga yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dan keturunannya. Itu pun disebut abrar menurut riwayat Ibnu Umar. Jadi mana abrar tu maksudnya, kalau secara umumnya maksud abrar tu orang yang buat baik lah. Tetapi Ibnu Umar menyebutkan abrar tu, yang dimaksudkan abrar tu dia spesifikkan.
Kata dia abrar ni adalah orang yang banyak memberi khidmat kepada manusia. Satu. Lebih-lebih lagi khidmat yang tinggi sekali anak kepada mak ayah. Dan pada seseorang yang memastikan pendidikan anak-anak dan keturunannya bagus, itu dipanggil sebagai abrar. Panggil sebagai abrar, tuan-tuan dan puan. Itu sebab dengan mak ayah ni itu tingkat kebaikan yang paling tinggi lah. Balasan daripada Allah cukup besar orang khidmat untuk mak ayah ni. Jangan kata mak ayah maknanya omak kita. Omak isi kita tak masuk, sebab itu mak mentua. Mak mentua sama tarah dengan mak kita, tuan-tuan. Macam mana lah kita nak jadi bini kita tu jadi bini kita kalau tak kena mak mentua dengan mak mentua kita? Sebab itu dalam Islam, bila seseorang lelaki dia bercerai dengan perempuan, bercerai dengan isteri atau dengan suami kan, omak ayah tu adalah masuk dalam golongan lelaki dan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya. Tak boleh kahwin. Orang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, tu tahun lepas tu bercerai lah orang lelaki ni daripada orang perempuan ni. Lelaki ni tak boleh kahwin dengan mak mentua kau mak mentua yang muda nak apa. Perempuan ni tak boleh kahwin dengan pak mentua kau pak mentua ni muda nak handsome, pak mentua tak boleh kahwin dah. Sebab dia haram selama-lamanya. Tu apa tu? Nak jadi macam mana tu? Nak jadi macam omak dengan ayah kandung sendiri. Jadi berbakti kepada keduanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam golongan abrar. Jadi abrar ni mana tempatnya? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan nikmat. Kemudian ada satu golongan lagi, iaitu wa innal fujjar, orang-orang yang melakukan fujar, kedurhakaan, benda-benda kotor, maksiat, sememangnya la fi jahim, berada dalam neraka. Boleh je buat ayat innal abrara fi na'im. Fi je, fi tu dalam. Tapi kenapa letak lam tu? Sungguhlah mereka. Orang buat baik ni sungguhlah. Lam ni macam nak menguatkan lagi. Sungguhlah mereka tu dalam syurga. Orang yang buat baik itu sengatilah. Sengati ke mama? Kelantan tu sengati ke? Dalam syurga lah. Tapi kalau yang buat jahat tu, sungguhlah di dalam neraka Allahu wa innal fujara la fi jahim. Orang yang jahat tu masuk dalam jahim, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam neraka Allah, di mana dalam neraka itu mereka yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi, ai yusibuhum apa ni? Mereka itu ditimpa, diasap, dikenakan ke atas mereka gojolak api dan kepanasannya. Masuk dalam tu mereka ni di apa? Kita bakar api tu apa tu? Apa nama itu? Marak, bukan marak lah tu. Makna kalau air mengambu, apa istilah nak guna tuan? Marak kau. Api tu naik menjulang tu. Julangan api tu menimpa, membakar orang yang masuk dalam. Sebab neraka ni dalam tuan. Dalam neraka ni. Jadi orang masuk neraka ni, dia macam lambung di api-api tu lah. Dia lambung di api tu, membakar. Kan kalau tuan-tuan perasan dulu saya pernah cakap, ketika Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba dia bunyi puk, macam benda jatuh, bung. Sahabat tercongang. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bunyi apa tu?" Kata dia. Kata Rasulullah, "Itulah bunyi batu yang dicampak 70 tahun yang lalu oleh malaikat. Nak tengok dalamnya neraka. Baru sampai hari ni," kata Rasulullah. Batu tu 70 tahun baling batu tu. Baru sampai batu tu, baru jatuh ke dasar neraka tu hari ni, kata. Bunyi batu jatuh tu, kata Rasulullah. Kok 70 tahun dalam tu? Tak tahulah dalam mana neraka, Allah alam. Saya tadi orang kontraktor tu nak tengok safety tank tu dia buka 10 kaki dah dalam. Dalam tu apa benda lah ni? 10 kaki je. Ini dah 70 tahun dalam tu. Kemudian pula orang yang masuk dalam tu yaslaunaha yaumaddin, api membakar, menjulang-julang dia. Orang siapa tu? Yang fujar, yang melakukan kejahatan, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yaumuddin, iaitu yaumuddin tu iaitu hari pembalasan, yaumul jaza wa yaumul hisab. Hari diberikan balasan untuk setiap kejahatan kebaikan mereka dan dihisab, dihitung segala amalan manusia pada hari itu tuan-tuan. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? 2 kali Allah Ta'ala tanya. Untuk apa tu? Nak mengingatkan manusia. Hari Yaumuddin ni hari yang cukup hebat, dahsyat. Kalau hari itu diberi nikmat, nikmat tu nikmat sungguh lah. Pada ketika itu dirasakan nikmat tu, itulah sebesar-besar nikmat Yaumuddin ni. Kalau hari itu diazab, dirasakan hari itu, itulah seperit-perit azab. Allah Ta'ala pun ingat, kau tahu tak apa pembalasan tu? Tahu tak kau? Nak beritahu manusia, hari itu nanti susah. Kalau susah, susah betul. Kalau senang, senang betul hari itu. Jadi Allah Ta'ala tanya kita 2 kali. Tahu tak kau hari pembalasan tu apa? Hari pembalasan ni bukan macam hari buat karnival, mana-mana karnival. Tak ada senang nak makan sate, makan apa. Tak ada tu. Hari Yaumuddin ni sesuatu hari yang manusia pasti kalau dia sukar, dia akan sukar sesungguh-sungguhnya. Kalau dia senang hari itu, dia akan senang sesenang-senang pada hari Yaumuddin. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wa karrara zikrahu ta'ziman li sya'ni. Diulang-ulang kata Imam Al-Qurtubi 2 kali ni sebab apa? Nak ta'zim li sya'ni, nak beritahu besarnya urusan pada hari itu, supaya manusia ingat. Kau kalau nak senang, buat baik. Kalau kau nak susah, aku buatlah suka hendak hati kau. Tapi kau tahu tak apa hari tu? Hari Yaumuddin, hari perhitungan tu. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kita. Tuan-tuan baca Quran kod 2 kali ulang tu, Allah Ta'ala nak ingat kita. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Mana sungguh hari kiamat, sungguh-sungguh lah hari itu. Tahu tak Qari'ah tu apa? Apa Qari'ah tu? Allah Ta'ala ulang 2 kali. Kok 2 kali tu maknanya sungguh-sungguh Allah Ta'ala ulang sebagai nak suruh manusia ni beringat-ingat. Beringat-ingat. Pengulangan 2 kali itu maksudnya Allah Ta'ala nak suruh kita berhati-hati terhadap apa yang dia firmankan. Kemudian pada akhir ayat surah Al-Infitar ni, itulah hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala macam urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Hari itu kalau kita senang, tidak ada orang yang boleh merampas kesenangan kita. Tak ada orang nak boleh dongki kat kita sesenang itu. Hari ini kalau kita senang, kita dapat nikmat atau keuntungan, ada orang lain yang jahat, dia mungkin boleh rampas daripada tangan kita, bawa lagi ke sebagainya dengan macam-macam cara. Hari itu tak ada. Kok kita senang, kesenangan tu mutlak kita, Allah Ta'ala. Hari itu juga kalau kita susah, tak ada seorang pun yang berdaya nak bantu kita. Walaupun orang yang paling menyayangi kita, mak ayah kita, siapa-siapa lah, sekuat mana pun orang tu, hari itu wal amru yauma idzin billah. Semua urusan pada hari itu di dalam kekuasaan Allah. Tak ada orang nak bantu kita. Susah sungguh pada hari itu, tuan. Yakni di sini Allah mengulang untuk mengingatkan kepada manusia betapa hebatnya hari pembalasan yang sangat menakutkan itu, dengan menambah lagi alangkah ajaibnya keadaanmu yang memperkecilkan berita mengenai hari kiamat. Ajaib kata Allah Ta'ala. Kau boleh buat tak nampak hari kiamat ni? Tahu tak kiamat tu macam mana nanti? Semestinya kamu mengenal dan membuat persediaan untuk menghadapinya. Sesungguhnya engkau tidak tahu nasib apakah yang akan menimpa kamu. Pada hari itulah saat ketikanya seorang tidak berdaya sama sekali untuk menolong orang lain, memberi manfaat atau mudarat, kerana setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun orang-orang beriman, fi rawdatin yuhbarun, dalam kubun taman syurga. Mereka diberikan nikmat oleh Allah. Orang yang beriman
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Adapun orang yang kufur, ingkar dengan Allah, mendustakan ayat Allah, dia tak percaya dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ni, dia tak pun nak yakin, tak pun nak buat, nak ikut. Kemudian wakadzabu biliqail akhirah, dia tak pun nak terfikir tentang hari kematian ni. Bahkan dia tak percaya, mati tahu lah, tak ada nak bangkit balik dah. Orang ini faulaika fil azabi muhdarun, mereka ini akan dimasukkan, dilemparkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka, dalam azab yang membakar, tuan-tuan. Jadi itu ayat tu menguraikan ayat yang saya bacakan pada ayat 19 ni. Ya Allah pun, ni doa daripada tulis oleh Ustaz Ahmad Sunaji lah. Segala macam urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah semata-mata, dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Hari itu semuanya milik Allah Ta'ala, dan hari itu juga manusia ni akan ditarik semua ikhtiar, kudrat, dia tak ada apa-apa dah. Di dunia ni kita diberikan peluang, diberikan ikhtiar, kita ada usaha. Walaupun keputusan kita tak boleh buat, tapi kita diberikan hak oleh Allah untuk kita berikhtiar, berusaha. Adalah daya usaha kita tu, kita buat. Tapi di akhirat besok semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang melakukan kebaikan, dia akan dapat macam-macam kebaikan di akhirat. Orang yang buat keburukan, dia akan menempuh macam-macam kesukaran. Dalam surah Al-Mutaffifin ni, saya ingat saya nanti ada dibahaskan sedikit macam mana keadaan orang-orang yang mendapat kesusahan dan kesenangan pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surah Mutaffifin ada ayat kan? Pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan, penguasa alam. Di situ ulama kita bahaskan panjang, berdiri macam mana, berapa lama, macam mana keadaannya ketika itu. Baru manusia tahu, kita punya peribahasa, baru tahu langit tinggi rendah masa tu. Tu baru berdiri ketika itu. Jadi itu nanti dibahaskan pada ayat surah dalam ayat surah Al-Mutaffifin. Jadi tuan-tuan, kita tamat surah Al-Infitar, kita masuk sedikit surah Al-Mutaffifin, iaitu yang bermaksud orang-orang yang menipu timbangan. Jadi ini antara perangai orang lah. Banyak orang meniaga lah. Orang meniaga ni dia banyak mengurangkan timbangan, mengurangkan sukatan dan timbangan. Sebab manusia ni mana ada orang meniaga nak rugi, semua nak untung. Kadang-kadang mereka terlepas pandang dalam bab ni. Bab ini cukup diambil berat. Kerana awal-awal, bukan zaman sekarang, zaman dulu pun, zaman Nabi dulu dah ada orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan, tanpa dia sedari bahawasanya perbuatan itu sebenarnya boleh mencampakkan mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak sikit, alah 10 gram, 20 gram, jangan buat itu. Kalau kita menimbang sesuatu atau menyukat sesuatu, saya elok-elok kita lebih lah. Bagi golongan peniaga lah, kita tak meniaga. Surah Al-Mutaffifin ini maksudnya orang-orang yang menipu timbangan. Jadi surah Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang menipu timbangan, iaitu surah ke-83 mengandungi 36 ayat. Dari jenis Makkiyah dan diturunkan selepas turunnya surah Al-Ankabut. Jadi surah ni turun lepas surah Al-Ankabut. Al-Ankabut juzuk mana? Juzuk 21. Al-Ankabut. Dialah surah yang terakhir diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya surah ni terakhir turunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni surah ni turun ke Makkah. Ini satu pandangan lah yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Kata dia ayat ni turun di Makkah. Kan dia kata surah ni terakhir diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah Madinah, ayat ni turun akhir. Jadi sebenarnya ada pandangan yang lain, bila dia turun akhir di Madinah, di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu pandangan yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Dia mengambil pandangan yang orang lain lah, yang pastinya bukan daripada Imam Al-Qurtubi. Sebab Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan perkara yang sebaliknya. Dia bukan berlawanan, cuma
Ustaz Ahmad Suhaji kata pandangan mengatakan ayat ni Makkiyah, turun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Dalam ni pula Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ni pertama turun di Madinah. Betul lah kan, di akhir ke Makkah. Ayat ini qala Muqatil, Imam Muqatil sebut ini adalah surah yang pertama turun di Madinah. Dan Ibnu Abbas serta Qatadah menyebutkan ayat surah ni bukannya Makkiyah, kata dia, surah ni Madaniyah, kata dia. Surah ni, ini pendapat Ibnu Abbas dengan Qatadah, surah ini Madaniyah kecuali 8 ayat yang terakhir bermula ayat innal ladzina ajramu. Itu ayat itu turun, kata dia, turun di Makkah. Innal ladzina ajramu tu ayat berapa tu? Yang itu ayat turun di ayat yang ke-29 sampai habis. Itu ayat tu turun kat Mekah. Yang lepas-lepas ni semua turun di Madinah, kata Ibnu Abbas dan Qatadah. Wallahu alam. Kan kalau kita bincang-bincang, ada lagi kata Al-Kalbi dan Jabir serta Jabir bin Zaid menyebutkan surah ni turun baina Makkah wal Madinah. Dia kata ayat ni turun antara Mekah dengan Madinah. Tak kisahlah mana ayat ni turun, tapi yang penting kita tengok isi ayat ni, tuan-tuan, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi penipu-penipu sukatan dan timbangan. Orang yang menipu ketika menyukat dan menimbang, Allah gunakan perkataan wail. Wail. Jadi ayat surah Al-Mutaffifin ni, kita tengok dulu, tuan-tuan, sebelum kita baca lanjut. Tuan-tuan tengok muka surat 55, sebab turun ayat ni. Jadi ayat ni turun katanya manakala Rasulullah SAW sampai di negeri Madinah, didapati cara orang-orang menyukat dan menimbang sangatlah buruknya. Orang Madinah ni menipu masa tu. Di antaranya ada seorang yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah mempunyai 2 jenis sukatan dan timbangan. Yang satu besar dan satu lagi kecil. Kalau menyukat barang yang dibeli untuk dirinya, dipakainya sukatan yang besar. Dia buat sukat nimbang ni. Kalau dia nak beli barang-barang untuk diri dia, dia pakai sukat besar, tu suruh orang guna sukat aku ni. Iaitu dengan cukup. Tetapi kalau dia menyukat barangnya sendiri untuk dijual kepada orang lain, disukatnya dengan alat sukatan yang kecil. Kalau orang lain bagi sukatan sikit je, itu disukat dengan merugikan orang lain, maka turunlah ayat ini untuk menjadi hukum dan peraturan. Kita poliklah sukat apa benda. Macam ni sukat-sukat kan. Tuan-tuan tengok cerita Piramli tak? Cerita Piramli, apa Aziz Sattar buat masa nak kira duit? Dia beritahu, pi pinjam apa? Pinjam apa? Sukat. Orang Arab macam tu, tuan. Orang yang kaya-kaya ni, dia ada penyukat sendiri. Dia ada penyukat sendiri. Tu Piramli tu buat tu nak kata Piramli ni dia cerdik. Dia bukan kita fikir, nak kira pun nak pinjam penyukat ke? Tak, orang Arab dulu macam tu. Dia ada sukatan, ada penyukat dia sendiri, ada kiraan dia sendiri. Jadi orang ada penyukat dia biasa orang kaya-kaya, orang miskin tak ada sukat dah. Jadi pergi mana ada nak beli barang kau, ni kau sukat pakai kau ni. Ni penyukat aku guna. Ni aku punya nak beli barang sukat. Benda-benda yang bijian ke apa, aku guna penyukat ni. Itu orang meniaga, orang kaya-kaya lah. Jadi itulah Juhainah ni, bila dia nak beli barang, ulu yang besar tengok kan. Bila dia meniaga, dia pakai yang kecil je, yang kurang sikit timbangan ni. Abu Juhainah ni. Jadi Nabi sampai turun ayat ni kerana orang Madinah suka menipu timbangan. Tu yang Piramli cerita tu, pergi pinjam sukat kan. Kita pun fikir, nak pinjam ni pun sukat pun, nak ngira duit pun nak pergi pinjam sukat ke? Tak, dia ada kiraan tertentu tu. Dia panggil sa', dalam bahasa Arab dia panggil sa', penyukat. Jadi ini perbuatan Abu Juhainah. Turun ayat ni. Jadi ayat ni turun sebab perangai Abu Juhainah ni. Kan? Perangai Abu Juhainah ni. Allah mengancam dengan sesaan neraka wail yang sangat panas pada hari kiamat kepada orang-orang yang suka menipu sukatan atau timbangan semasa berjual beli. Orang meniaga dia kena hati-hati. Nak meniaga, kita meniaga bondo yang kita tak usah timbang. Kita sukat, lebihkanlah timbangan, lebihkanlah sukatan. Jangan buat enteng, tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala turun ayat ni nak suruh kita ingat. Jangan mengambil hak orang lain walaupun sedikit. Kan?
Jadi dalam tafsir Qurtubi ni ada satu lagi sebab turun ayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas. Kata dia, manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, disebut sini kanu min akhbasin nasi kaila. Maksud akhbas ni, Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah ni kebanyakan, bukan saja Abu Juhainah, kanu ni mereka seburuk-buruk manusia dalam urusan timbang dengan sukat. Memang teruk. Akhbas ni isim tabdil, seteruk-teruk lah, paling teruk menyukat menimbang. Nabi sampai situ. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ni mengingatkan orang-orang yang menjemput Nabi sebagai ketua tu, jangan lagi buat perangai macam tu. Lepas turun ayat wailul lil mutaffifin, fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin. Tuhan turunkan ayat ni fa ahsanul kaila ba'da zalik. Lepas itu orang Madinah dia timbang, dia mempercantikkan, baikkan timbangan, maksud ikut sukatan sungguh-sungguh. Sehingga berkatalah Al-Farra, kata dia fahum min awfan nasi kailan ila yaumihim hadza. Kata Farra pula, Al-Farra mengatakan mereka orang Madinah ni selepas turun ayat surah Al-Mutaffifin ni menjadi orang yang paling sempurna menyukat dan menimbang sampai ke hari ini, kata Farra. Itu kalau tuan-tuan pergi Makkah Madinah kan, sikap pun berbeza Madinah dengan orang Mekah ni. Orang Mekah ni dia agak kasar-kasar sikit. Orang Madinah ni kalau tuan baik, kalau tuan berburak dengan dia, masya-Allah, dia rai kita tu. Seronok berburak dengan Arab Madinah ni. Dia lemah lembut sikitlah sikap kan. Orang Madinah beza dengan orang Mekah kan. Bukan nak kata orang Mekah tu jahat, sikap dia kan. Orang Madinah ni lemah lembut sikit. Orang Ansar kan. Jadi mereka lepas turun ayat ni, kata Farra ni, orang Madinah ni menjadi sempurna sukatan. Mereka lah manusia yang paling baik sukatan timbangan sampailah ke hari ini. Sampailah ke hari ini. Okey tuan-tuan. Cara mereka menipu ialah apabila menuntut hak mereka dari orang lain selalu dimintanya dengan cukup. Tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain, mereka selalu tidak memberi dengan cukup, bahkan menguranginya walaupun hanya sedikit. Biasanya perbuatan ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tujuannya supaya mereka untung dan orang lain rugi. Saya nak, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia macam Mesir kan, Jordan ke, dia jual anggur tu tuan. Jual anggur tu macam jual apa? Macam pasir. Anggur ni lah, kita anggur, mahal ni, anak kita bawa pergi kedai, tunjuk kat anak bawah, nak beli buah mana, dia tak nak bawah, dia pandang atas anggur. Kita dah berdarah dah kan, boleh ringgit tu. Kita nak suruh beli buah apple dia RM5 dia tunjuk kat atas anggur. Kalau kat musim anggur ni tuan, orang budak-budak kita buat baling kepala unta ya. Sebab dia murah, dia banyak. Jadi kalau kita nampak jual tu dilonggok atas kata sorong tu, lembak-lembak tuan. Sampai hari ni masih berlaku tuan. Sebab saya pergi Mesir, dapat tu semua cantik ya. Lawa-lawa. Kita tengok, anggur ya Allah, lawa murah. Duit kita dalam 50 sen ni sekilo. Kita pun beli 2-3 kilo lah. Macam orang Arab ni kan, Malaysia beli anggur. Kat dia anggur tu tak ada bondo kat dia kan. Kita pun tunjuk 2 kilo. Lawa, dia pun ambil kat belah belakang. Balik kan tuan-tuan tengok. Boleh sekilo, suku kilo yang boleh menteragah. Hal lain tu kan, habis tahu. Saya hari pertama saya sampai, saya beli buah limau Abu Surah. Buah limau yang Abu Surah ni bapa pusat. Limau kan yang besar bulat tu, ujung tumbul tu. Orang Arab panggil tu Abu Surah, bapa pusat. Limau tu macam pusat tu tumbul dia. Beli limau tu. Saya beli berapa biji ya? 10 biji lah, banyak beli bawa. Konon-konon ni hari pertama sampai, ziarah adik saya duduk tempat lain. Saya di Syubra, adik saya Ayu Sabing. Pergi belilah limau kat dia. Konon-konon ni nak jamu, nak bagi dia dengan kawan sebilik lah. Adik tanya, "Angah beli kat mana limau tu?" Bawah tu. Banyak limau tu. Kena tengok bawah tu. Amu tu biasa Kelantan orang tu. Amu ni maknanya pakcik lah. Pakcik tu selalu tiba orang tu. Buka limau tu, buka 3 biji je lah. Orang lain tu habis busuk-busuk. Bila kalau dia nampak, kita tengok macam elok. Ya Allah Tuhan.
Adik saya turun di bawah imam rumah tu. Fulus. Ais fulus. Aku nak duit boleh. Abang aku beli tadi. Kalau tidak aku tukar je. Macam tu cara. Kalau banyak orang tak tahu kan, dia pergi melancong mana beli bawa di rumah. Anggur. Siap. Tak, bukan nak kata semua jahat lah. Yang menipu tu cerdik. Mana tahu dia sampai tahap profesional lah penipuan tu. Tak perasan tuan-tuan. Kok tuan boli ke Hayu Samin balik ke Syubro. Itu yang menyumpah tu memang habis semua. Mangkuk, sudu semua tu sebut dah ni. Nak makan tu, buyur juga nak makan ni dengan kawan ni. Tengok masya-Allah sikit. Itu yang menyumpah apa semua tu seranah semua keluar. Memang goram tu, tak biasa orang tipu macam tu. Boli banyak kapal lalu tu, sikit dia boleh makan. Itu cakap lah orang Mesir kat situ memang cakap lah. Cakap kan. Kok boleh anggur ke boleh apa-apa lah buah-buahan. Kau hati-hati. Bukan semualah yang baik-baik sungguh. Ni yang tak baik ni. Dia tak pernah baca surah Al-Mutaffifin ni guys. Jadi itu orang ini disebutkan di sini mutaffif. Allah Taala gunakan wail bagi orang-orang yang mengurangkan timbangan. Wail ni di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ai syiddati azabi fil akhirah. Wail ni adalah seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat azab di akhirat. Bila Allah Taala sebut wail ni maknanya nak bagi tahu itu seburuk-buruk azab di akhirat. Fawailul lil musallin. Maka seburuk-buruk azab bagi orang sembahyang. Sembahyang seburuk-buruk azab. Habiskan ayat tu dulu. Alladzina hum fi solatihim sahun. Orang yang lalai dalam solatnya, besok wail bagi dia. Yang mukmin tuan-tuan. Wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan wail tu apa? Wail tu kata dia wadin fi jahannam yasilu fihi sadidu ahlin nar. Wail ni adalah nama sebuah satu lembah dalam neraka Jahanam. Satu lembah dalam neraka Jahanam yang dalamnya mengalir sadid. Sadid ni maknanya apa? Darah campur nanah. Dalam bahasa Indonesia kita panggil danur. Danur kata. Aku bahasa Arab danur tu. Darah campur nanah ahli neraka yang mengalir dalam tu. Jadi wail ni darah campur nanah yang mengalir dalam satu lembah. Lembah wail. Mana dalam tu air dia bukan air sungai. Air yang dalam tu darah dengan nanah manusia. Nanah siapa darah siapa? Fahuwa qauluhu ta'ala wail lil mutaffifin. Orang yang mengurangkan timbangan mereka besok di dalam neraka wail. Di dalam wadi ni Tuhan Allah Taala bonamkan di dalam wadi dalam Jahanam, dalam wail ni. Dalam lembah ini. Iaitu orang-orang yang kusuna makayilihim, mengurangkan sukatan dan timbangan. Mereka dicampakkan, dibonamkan oleh Allah Taala dalam air nanah, dalam wail ni. Na'udzubillah min zalik. Alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun, yang mana mereka jika menyukat dari orang untuk dirinya dicukupkannya. Ini kita dah bincang tadi kan. Bila dia untuk diri dia nak lebih. Wa idza kaluhum, dan jika mereka menyukat untuk orang atau menimbang untuk orang lain dirugikannya. Bila untuk diri dia nak lebih. Bila dia menyukat untuk orang lain dikurangkan. Dikurangkannya. Dalam ni ada banyak perbahasan yang disebut diterangkan oleh Imam Qurtubi ni, tapi banyak menyentuh tentang maksud mutaffif tu. Maksud mutaffif tu. Jadi mutaffif ni maksudnya mutaffifin ni iaitu orang yang dia bukan ambil banyak, dia kurangkan dia. Ada tapi mukhil, mungkin dia sedikitkan timbangan tu. Dia kurangkan. Mana walaupun sikit tak banyak. Satu kesalahan sampai wail. Iaitu dia mengurangkan hak saudaranya dengan macam mana cara dia? Dengan menyedikitkan hak saudaranya dengan mengurangkan timbangan. Itu maksud mutaffif. Dan mutaffif ni orang yang buat perkara ini cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi peringatan. Ada saya terbaca di sini tadi hadis-hadis, mana saya pandang tadi buka mula-mula tu ternampak. Hadis-hadis ingatan daripada Allah kepada orang-orang yang suka mengurang-urangkan timbangan ni. Antaranya di sini
disebutkan satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Saya baca terjemahan tu. 5 perkara dengan 5. Kalau kita buat 5, nanti kita akan dapat 5. Apa dia? Iaitu pertama, tidaklah mengurangkan sesuatu naqab ni, sesuatu kaum tidaklah dia melanggar perjanjian, melainkan sallallahu alaihi aduhum, Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada musuhnya. Maknanya gini, mana-mana orang yang melanggar perjanjian, dia buat perjanjian, dia langgar. Siapa melanggar perjanjian setelah dimeterai perjanjian, maka azabnya, kata Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan hantar musuh untuk menguasai dia. Kita kalau buat perjanjian, mana-mana, tidaklah sesuatu kaum itu melanggar perjanjian, melainkan Allah Ta'ala akan beri kekuasaan kepada musuhnya. Makna orang yang melanggar perjanjian, Allah Ta'ala bagi pada musuhnya itu untuk mengatasi dia, menguasai dia. Kita kan ada janji, mana-mana orang melanggar janji ni, tak adalah orang yang melanggar janji itu, atau di sini kaum, mana-mana puak kaum yang melanggar perjanjian, melainkan kalau dia melanggar perjanjian tu, dia akan, Allah Ta'ala akan berikan ke atas musuhnya untuk menguasai dia. Satu. Yang kedua, tidaklah seseorang, mereka manusia ini menghukum dengan selain daripada Allah, melainkan Allah Ta'ala akan bukakan, dedahkan kepadanya kefakiran. Satu, senang nak ringkasan, siapa langgar perjanjian, Allah Ta'ala akan bagi musuh kekuatan untuk menguasai dia. Dua, tak adalah orang yang menghukum dengan hukum selain daripada hukum Allah. Wala hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihim al-faqr. Tak ada orang yang berhukum dengan selain daripada Allah. Maknanya siapa yang menghukum selain daripada apa yang Tuhan turunkan, buat macam tu, Allah Ta'ala akan fasha fihimul faqr. Allah Ta'ala akan balas dengan kefakiran, susah. Macam mana pula orang selalu fikir ni, kalau ikut undang Tuhan turun ni susah kita ni, semua tak boleh, ni tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, itu tak boleh. Cakap macam tu bahaya. Kita langgar juga. Kita tahu dunia kita, dunia moden kita ni, apa kehendak keperluan kita, kita faham, kita manusia. Itu otak manusia ini, sampai akhirnya mereka mengkesampingkan panduan yang Tuhan telah turunkan sejak dulu. Fikir macam tu, melainkan tak adalah orang fikir macam tu, melainkan fasha fihimul faqr. Allah Ta'ala akan dedah, bukakan untuk kaum ni kefakiran. Susah hidup kita, tak senang. Ekonomi jatuh, niaga tak untung, kan, kerugian. Sebab apa? Satu yang Nabi sebut, kerana tidak berhukum dengan apa yang Tuhan turunkan. Kemudian yang ketiga, wa ma zaharatil fahisyah fihim illa zahara fihimut ta'un. Tak adalah mana-mana orang yang suka buat kejahatan dan banyak melata kejahatan, keburukan dalam muka bumi ni. Tak ada orang menogah, melainkan bila dah banyak maksiat dosa Nabi sebut, Allah Ta'ala akan hantar pada dia ta'un. Ta'un di sini dulu Mesir, Arab, tanah Arab ni banyak ni kata. Sini maksudnya kalau kita nak kaitkan dengan keadaan Allah Ta'ala sebarkan wabak, penyakit melata sampai habis orang mati. Penyakit wabak ni Nabi sebut. Kerana apa? Kerana zaharatil fahisyah. Kerana banyak sangat orang buat jahat dan banyak sangat kemungkaran berlaku dalam muka bumi ini. Ditogah tak boleh, ataupun orang tak nak nogah dah. Itu dalam hadis lain Nabi sebut, kalau seseorang tu tak menogah kejahatan yang dia tahu sendiri, tunggulah. Betul kata cocak tu. Saya ambil mafhum hadis ni. Tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis ni jelas Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turunkan wabak. Kenapa turun wabak? Kerana dah berluasa. Zaharat ni dah banyak sangat berlaku kesalahan dalam muka bumi ni. Rasuah, riba, zina, apa lagi? Curi, rompak, apa lagi? Fitnah, segala-gala ada lah. Maka Tuhan turunkan wabak. Sebab itulah bila kita hidup dalam muka bumi, tuan, hadis-hadis Nabi jadi panduan, kan?
Kita hari ni atas muka bumi ni macam ni lah. Ulama-ulama kita menyebutkan zaman ini adalah zaman fitnah. Orang fitnah ni kan. Apa fitnah? Jadi tak heranlah kalau zaman kita ni macam-macam penyakit timbul. Sampai tak tahu nyebut. Wabak, burung bawa penyakit. Babi bawa penyakit. Virus nipah, virus tahap apa lagi? Nipah, kelapa sawit, semua virus keluar dah. Tahap apa lagi virus? Sesama burung, sesama macam-macam sesama. Ingat ke seorang sesama burung sesama punya. Tahap apa lagi kita tak tahu nak nyebut penyakit. Sebab apa tu? Kerana zaharatil fahisyah fihim, kerana kejahatan, benda-benda buruk dah melata dalam kalangan mereka. 3. Wa ma taffaful kaila illa muni'un nabat. Tak adalah orang yang buat kesalahan mengurangkan sukatan dan timbangan, melainkan Allah Ta'ala akan tahan nabat. Pokok-pokok tak menjadi, tak subur. Tanam buah kelapa tak ada lah buah. Tanam pokok botik besar pokok daunnya, buah pun tak ada. Buah lah pokok, sambang lah semua tak jadi apa-apa. Ada buah pulasan, keset tu apa? Biji tak ada tu kan. Tak ada isi kepet je kan. Itu semua berlaku bila mana Allah Ta'ala tahan ni. Tanam padi tak jadi, tanam tak jadi, pokok gotah tak ada gotah. Segala-galanya bila Tuhan tu tahan nabat ni, tumbuh-tumbuhan tak menjadi kerana apa? Salah satunya kerana orang dah banyak sangat menipu dalam sukatan dan timbangan. Nyukat tipu, timbang tipu kan. Sekarang ni timbangan agak moden sikit, pakai digital pun tak boleh nipu kau. Boleh kat nipu. Pandai orang nak menipu ni, bank berbosi-bosi pintu tak dapat orang roboh nak masuk ambil duit. Ini setakat timbang tu kan. Kita tengok ni digital ni, tuan, digital ni tak boleh tipu. Tengok kan. Kau nak tipu juga kita. Balik-balik rumah timbang-timbang. Saya selalu tu kadang-kadang pergi-pergi kalau balik-balik ke bukan orang Islam, balik timbang balik. Tak sama timbangan tu. Macam mana tu? Betul kita cocak tau. Orang tua tu juga tu cocak betul cocak kan. 4. Dan yang kelima, Allah Ta'ala apa ni? Kalau manusia ni dah banyak menipu sukatan timbangan, ditahan tumbuh-tumbuhan tak menjadi, kemudian wa ukhizu bisinin, mereka ni diazab oleh Allah dengan bertahun-tahun tak jadi tumbuh-tumbuhan ni, kering kontang lah apa semua, tanam tak jadi. Kenapa? Menipu sukatan. Dan yang kelima, wala mana'uz zakah illa habasallahu anhum matar. Yang kelima, siapa yang tak bayar zakat, mana-mana orang puak yang tak bayar zakat, Allah Ta'ala akan tahan hujan daripada turun. Satu kampung, satu negeri itu tak nak bayar zakat, orang kaya ramai, atau orang yang patut bayar zakat tak bayar zakat, maka Nabi sebut habasallahu anhumul matar, Allah Ta'ala akan sekat, tahan hujan daripadanya. Jadi hadis yang kita bacakan ini kata Al-Imam Al-Qutubi, zakarhu Suyuti fil Jami' Kabir. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Dan juga dalam kitab Jami' Saghir. Okey, dan dia wa ramaza lahu bil hasan. Hadis ni adalah hasan, bukan hadis dhaif lah. Jadi maknanya kita syahid kita fokus kita pada tadi. Itu orang yang mengurangkan timbangan tadi. Mengurangkan timbangan ni Allah Ta'ala tahan, tak menjadi tumbuh-tumbuhan. Kemudian disebutkan di sini daripada Ikrimah. Ikrimah ni siapa tuan-tuan? Anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal tu memang ni, bila kita bincang itu kan di surah Jamaliyah tentang Abu Jahal ni. Di Ihsaniyah malam itu kan kita bincang kan. Ya ke? Sini ke mana Tanun? Sini pun ada. Ikrimah ni anak kepada Abu Jahal tuan. Kan? Nabi adab Nabi, antara adab Nabi memuliakan Ikrimah ni. Nabi tengah yang duduk, sahabat-sahabat bercerita tentang Abu Jahal. Lompang-lompung. Tak lama tu datang Ikrimah ni, Nabi pun sebut, kafu an Abi Jahlin takriman wa ta'ziman li Ikrimah. Berhenti cerita tentang Abu Jahal ni sebab Ikrimah datang. Ikrimah ni, Abu Jahal tu ayah sahabat mungkin cerita macam-macam ke, Ikrimah datang yang cerita tentang ayah dia. Senyap. Yang cerita. Nabi tahan.
sebab nak menghormati, memuliakan Ikrimah. Jadi Ikrimah ni sebut waqala Ikrimah kata apa? Ashhadu ala kullu kayyal aw wazan annahu finnar. Kata Ikrimah ni, aku naik saksi, aku menyaksikan bahawasanya semua orang menyukat ni, biasanya orang menyukat ni, menimbang ni, semua dalam neraka. Ikrimah kata tu, banyak nipu. Aku saksikan banyak, kata Ikrimah ni, aku menyaksikan banyak di kalangan orang yang menimbang dan menyukat ni, semua dalam neraka. Aku melihat semuanya dalam neraka, kata Ikrimah. Lepas tu ada yang seseorang sahabat mendengar, waqila lahu, maka orang tanya dia, fa inna ibnaka kayyalun aw wazan, anak kau pun niaga, menyukat juga, menimbang juga, dalam neraka ke? Dia kata, aku tengok ramai orang suka-suka ini semua dalam neraka, kata Ikrimah. Orang tanya, anak kau wahai Ikrimah pun menyukat juga, menimbang juga. Maka dia kata, asyhadu annahu finnar, dia pun dalam neraka. Siapa sebut Ikrimah pun juga. Anak aku pun dalam neraka, kata dia. Sebab nipu dalam neraka lah dia. Mana bahayanya menimbang, menyukat ni kalau tak sungguh-sungguh, tak ikut sungguh-sungguh, nanti memang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh Nafi', wa qala Nafi', Nafi' ni bercerita, satu hari Ibnu Umar berjalan sehingga lalu Baik, seorang penjual lah, peniaga kan. Maka Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, pun berkata kepada mereka, ittaqillah wa aufil kaila wal wazn bil qisti, takutlah kamu kepada Allah, kata dia. Mana nak cerita orang dulu masa zaman Nabi sampai dulu, orang memang suka menipu timbangan ni. Ibnu Umar kata, takutlah kamu kepada Allah, sempurnakanlah timbangan dengan adil, kerana sesungguhnya orang yang menipu dalam sukatan dan timbangan pada hari kiamat besok, mereka ini akan berdiri di hadapan Allah, sehingga hatta innal araqa, sehinggalah sampailah peluh keringat mereka ini menenggelamkan mereka, naik sampai ila ansafi adhanim, sampai separuh telinga ni. Orang di akhirat besok berdiri, dia sendiri dilemaskan oleh peluh dia, berdiri lama tu sampai parit ni, parit tengah telinga ni. Sebab tu kata Ibn Umar, hati-hati kau tak betul-betul di peluh kau sampai parit ni, tenggelam di peluh besok, peluh kau sendiri, kata Ibn Umar. Sebab tu jangan sampai kamu semua menipu dalam timbangan. Bahaya. Sehingga Malik bin Dinar satu hari, seperti mana dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi sini, menceritakan kisah Malik bin Dinar. Satu hari Malik bin Dinar ni masuk menjarahi salah seorang jadul li qad nazala bihil maut, seorang kawan ini dengan nazar, nak meninggal dunia, sakit nak meninggal dunia. Maka ketika dia sampai itu, jiran dia ni sebut jabalaini min nar, jabalaini min nar. Jadi Malik bin Dinar pun heran, kau mengigau kau, kata Malik bin Dinar. Apa maksud jabalaini min nar? Aku nampak dua gunung daripada api, kata dia. Jadi Malik bin Dinar pun heran, apa orang disebut dua gunung daripada api? Macam nak nazak kan, nak meninggal dunia. Ditanya oleh Malik bin Dinar, ma taqul, apa yang kau sebut ni? Kau ngigau kau, kata dia. Dia pun sebut, qala ya Aba Yahya, kana li mikyalani, akyalu bi ahadihima wa aktalu bil akhar. Kata dia, wahai Aba Yahya, Aba Yahya ni gelaran pada Malik bin Dinar. Aku ni ada dua sukatan, dua timbangan. Mana dua-dua ni, satu aku guna untuk kebaikan dia lah, satu lagi untuk nipu orang. Jadi dia nampak seolah-olah dua benda ni macam dua gunung yang bakal menipu dia. Siapa cerita? Cerita Malik bin Dinar. Nak cerita beratnya dosa orang-orang yang menipu dalam timbangan. Sehingga nak mati nampak seolah-olahnya dua sukatan tu seperti dua gunung yang besar yang akan menghempak mereka. Sehingga tuan-tuan cukuplah sampai sini tuan-tuan, dah 8.40 dah. Cukuplah tu. Kita berhentilah kat sini. Besok panjang umur insya-Allah akan datang, kita ulang, kita sambung balik ayat ala yazunnun ulaika annahum mab'utsun sampai berikut insya-Allah. Jadi kita berhenti pada ayat yang ketiga surah Al-Mutaffifin. Di sini wallahu alam.
Kalau ada soalan tuan-tuan silakan, kalau dapat jawab saya jawab. Kalau tak dapat jawab saya hutang dulu sebab ilmu ni bukan kita punya. Ya. Sila puan. Ya. Macam mana pun? Kita tinggal puasa. Oh, orang tinggal puasa. Lepas tu tu tuan kono puan macam tu, puan kono tetap satu qada lah. Dia tak dapat nak tentu qada tu. Kalau macam tu tak dapat nak kira, kalau fidyah tak dapat nak kira, tak ada qada, tak ada jumlah nak kira macam mana? Agak-agak lah. Orang hari ni tuan ada soalan ni, ada kawan kita fidyah ni. Kalau nak kira kan banyak, tak terbayar kita kan berapa tahun tu nak bayar tu kan banyak. So ada seorang siapa itu sahabat kita, dia tanya Jabatan Agama kita tak tahulah dia ikut mazhab mana, taklid mazhab mana dalam kiraan bayar fidyah ni untuk orang puasa ni. Wallahu a'lam lah. Baru ni ada seorang sahabat, ada yang kebetulan saya buat dengan dia, cerita-cerita tentang hal ni lah. Dia kata, ustaz, di Jabatan Agama ustaz, memang ada orang lah incas pegawai ni, kalau kan macam ayah kan dalam bertahun-tahun kan tak pernah puasa, nak bayar fidyah macam mana ni kan, dah banyak sangat tinggal, nak puasa tak larat, kira macam mana kalau nak kira tahun-tahun kan, tak terbayar gitu ni. Dia kata, ustaz berhubung di Jabatan Agama ada pegawai dia kiraan dia tak tahu macam mana. Bukanlah kita nak lari daripada bayar fidyah, maksudnya kiraan tu mungkin ditaklid ikut mazhab ni, wallahu alam. Jadi saya kalau puan tak dapat nak bayar fidyah tu, memang kena tahu berapa qadarnya. Jadi qadar tu nak perempuan agaklah sendiri. Satu hari tu kalau kita ikut satu hari satu cupak boleh kan. Satu cupak tu lebih kurang qadar dia, saya selalu ambil tak sampai sekilo. Satu hari secupak tu lebih kurang dalam tak sampai, saya lebihnya 750 gram lebih kurang. Satu betul ke 750 gram ah? 1/4 lah, kurang 1/4, 750 lah kan. Dia 1000 gram satu kilo, dalam 300 lebih lah. Kau nak senang kira sekilo lah. Sekilo kira secupak. Lain tu banyak, banyak tu kan. Kira sedekah pula tu. Kalau setakat 2-3 hari, tak apa lah. Lebih kurang secupak, lebih kurang tu lah 750 gram lah lebih kurang. Kira secupak. Jadi kalau nak kira kan bertahun-tahun kan, tak terbayar. Kita tu banyak tu. Berapa tahun? Saya 60 tahun dah tak kira. Kau 60 tahun ke? Agak-agak tu 20 tahun dah. Cakap macam ni saya pun tak berani nak menjawab lah secara lebih tepat. Macam bayar fidyah semua ni. Kita di Jabatan Agama dah ada pakar dah lah. Tentang fidyah ni, tentang harta pusaka. Memang ada pakar kita di Jabatan Agama ni. Tuan rujuk lah. Kalau tuan tanya saya, macam mana kalau nak kira tu kan, saya senang je. Satu hari tinggal secupak boleh. Kau kira dah berapa tahun? Tak tahu. Kira dah satu hari secupak. Berapa tahun kira tu? Kau kira saya lah kira. Betul tak kawan? Ustaz cuba tanya jabatan itu hari. Saya rasa lama tu. Saya bayarkan untuk siapa? Ayah saya apa sore. Saya macam sikit lah rasa. Macam mana dia kira? Mazhab mana kira tak? Tuan rujuklah pada orang yang berkenaan yang lebih mahir lah. Kalau ikut saya sekarang, saya taluh satu hari secupak boleh ya. Itulah kiraan asal kan. Tak tahulah kalau di sana ada ikut mana-mana mazhab, wallahu alam. Saya tu memang saya tak berani menjawab lah. Itulah tu sebab tu taklid kiraan tu itu yang puan kena rujuk ke tak itu. Ada pakar Jabatan Agama tu bayar fidyah, dia tanya saya nak bayar fidyah, siapa saya boleh rujuk, dia akan tunjuk. Kalau apa ni, harta pusaka ni biasa dulu ustaz Imam besar kita dulu kan, tapi dia dah pencen. Siapa nama Ustaz Damiri, itu memang pakar betul lah. Hidup macam ni berapa orang? Dia jadi berapa orang cuba. Saya dah anak lelaki 2 orang, anak perempuan 3 orang, mak saudara sini dia jadi dia dah bagi-bagi. Tak ada pen, tak ada pen. Guru saya dulu di Mahat Ahmadi. Lepas tu dia jadi Imam besar, Ustaz Damiri jadi imam besar sekali dia Seremban. Itu memang tok guru miras lah, memang harta pusaka. Dia ada pakar-pakar tu. Kira harta pusaka pun ada, kira fidyah ni tu. Kalau kita orang pun tak terbayar kita orang. Main 20 tahun, 30 tahun kan tak terbayar kita.
banyak jumlah. Tapi di sana mungkin dia kira ikut taklid mana-mana mazhab, wallahu a'lam. Tu di luar pengetahuan saya lah, minta maaf tu saya tak boleh jawab. Wallah. Ada soalan lain tuan? Kalau tak ada kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim mashaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif 'anhum kulla syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illadzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.